Saya ada dua persoalan. Yang pertama berhubung dengan pertemuan yang Pak Syekh Mujibur tentang kepentingan kita menziarahi orang soleh dan awliya. Jadi persoalan saya, apabila kita jumpa orang soleh, apa yang patut kita buat? Apa adab kita nak berjumpa ziarah pada wali Allah? Dan persoalan saya yang kedua, apakah hukum kita menziarahi kubur wali Allah, dan sekiranya diharuskan, apa yang kita kena buat apabila kita ziarah pada kubur wali Allah? Sekian. نزول الصالح والأولياء نفعل معروف بالآداب. والثاني هل يجوز زيارة مقابر الأولياء؟ وإذا جاز ماذا نفعل في مقابرهم؟ أولا الزيارة هي الزيارة المسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل إلى أي قبر إلى أي ولي ما عدا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر، نقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم سلفنا ونحن الأثر، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا في النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فلا نقول إلا السلام عليك يا رسول الله أو الصلاة والسلام عليك، فلا نكمل. نعم. Saya jawab yang soalan kedua dulu, iaitu kalau kita menziarahi kubur wali-wali Allah SWT, kita seperti biasa kita ucapkan ucapan yang warid daripada Nabi, yang datang dari Nabi. Assalamualaikum ahlan qaum diyarah, Assalamualaikum ya rabbal mu'minin antum muslimun wa nahnu insyaallah qulahun. Doa Allah sebut itu pada kubur orang wali-wali Allah. Adapun pada kubur Nabi, pada kubur Nabi kita bacakan seperti mana yang kita tahu daripada doa menziarahi Nabi. Na'am. وهل يجوز زيارة قبور الأولياء أم لا؟ Soalan, adakah boleh kita ini menziarahi kubur wali-wali? الأولياء من المؤمنين أم من الكافرين؟ Pertanyaan, wali-wali Allah ini adakah mereka orang mukmin ataupun orang kafir? مؤمن. Mukmin. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. Nabi pernah bersabda, dulu aku pernah menghalang kamu daripada menziarahi kubur. Adakah tidak sekarang kamu ziarahlah kubur-kubur. Jadi dulu larangan itu telah dimasukkan. فزيارة القبور هذا لفظ عام لكل القبور، القبور المؤمنين. Jadi perkataan ziarah kubur tadi, perkataan itu umum, siapa-siapa daripada kubur orang-orang Islam. طيب السؤال الذي كان عليك أن تسأله، Jadi soalan yang kita sepatutnya tanya, أنه هل يجوز الذهاب إلى بلد ما لزيارة قبر ولي؟ apa soalan yang patut ditanya? Bolehkah kita pergi satu-satu negeri yang ada kubur wali untuk kita ziarah? يعني هل يعتبر هذا شد للرحال؟ Adakah ini dipanggil sebagai satu perkara syaddur rihal, yakni bersusah payah bermusafir? جمهور أهل السنة والجماعة يقولون بالجواز. Jadi majoriti ulama Ahlussunnah membenarkan. والمخالفون وأول من خالف في المسألة هو ابن تيمية رحمه الله. Cumanya ada seorang yang mula-mula sekali mengingkari fatwa tersebut, pendapat majoriti ulama, ialah Ibnu Taimiyah. بل إن ابن تيمية يحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، تقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم. Sehingga kan beliau pernah menyebut bahawasanya tidak dibenarkan juga menziarahi kubur Nabi. ويستشهد بهذا الحديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. Dia berdalilkan hadis jangan kita bersusah payah
dalam menziarahi mana-mana masjid kecuali 3 masjid. الإمام ابن تيمية مع جلالة قدره في العلم Jadi Imam Ibn Taymiyah ini dalam masa yang sama beliau seorang ulama yang besar. إلى أنه له طامات في بعض المسائل. Cuma dia ada satu masalah atau satu perkara yang tersepang jauh dalam benda-benda yang difatwakan. من جملة هذه المسائل هذه المسألة. Di antaranya masalah ini. لأنه المقصود من قوله لا تشد الرحال يعني بنية العبادة. Sebab maksud jangan kita bersusah payah bermusafir iaitu dengan niat beribadat. يعني حتى نحن حين نزور النبي صلى الله عليه وسلم نذهب من هنا إلى المدينة لزيارة الحبيب عليه الصلاة والسلام هل ننوي بذلك أن نعبده؟ Iaitu jangan kita niat untuk menyembah. Seperti mana kita sekarang ni nak pergi ziarah Nabi SAW, adakah kita ziarah Nabi tadi nak pergi sembah kubur Nabi atau kita nak pergi ziarah kubur Nabi? نحن لا ننوي عبادته. إذا كنا لا ننوي عبادة المحبوب صلى الله عليه وسلم أفننوي عبادة غيره؟ Kalau kita nak ziarah Nabi, kita tak niat untuk menyembah kubur Nabi, adakah kubur lain daripada Nabi kita nak pergi sembah? فالمقصود من كلام النبي شد الرحال للعبادة. Jadi maksud Nabi jangan kita bersusah payah bermusafir ke mana-mana ialah supaya kita jangan niat untuk sembahyang. فلا يجوز شد الرحال للعبادة لأي مسجد على وجه الأرض إلا لثلاثة مساجد. Jadi tak boleh kita nak pergi mana-mana masjid untuk bersembahyang. Nak pergi sembahyang kat Morocco ke, nak pergi sembahyang dekat Indonesia ke, kecuali yang Nabi benar hanya 3 masjid sahaja kita dibenarkan untuk bermusafir dalam bersusah payah dalam bermusafir untuk sembahyang. 3 masjid sahaja. المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف على ساكنه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى. Iaitu kita boleh bersusah payah untuk bermusafir untuk bersembahyang pada 3 masjid, iaitu Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi dan juga Masjid Al-Aqsa. فإن قال أحدنا هنا في شارع عالم أنا سأشد الرحال إلى بودروجايا ليصلي في هذا المسجد. هذا المسجد إيش اسمه؟ أي واحد منهما هناك مسجدان من أجل أن نصلي ركعتين سنة تحية المسجد أو سنة الضحى لا يجوز. Saya bagi contoh. Mana tempat yang kita boleh pergi kecuali 3 masjid tadi. Sebagai contoh, kalau ada salah seorang daripada kita hari ini dekat Shah Alam, dia niat nak pergi Putrajaya, nak pergi sembahyang dekat Masjid Besi ataupun Masjid Putra. Dia niat nak sembahyang satu masjid sahaja di Masjid Putra. Jadi bersusah payah, isi minyak kena bayar tol, penat lagi, semata-mata nak pergi sembahyang masjid dekat Masjid Putra atau Masjid Besi. Ketika itu hukumnya tak boleh. هذا المقصود من الحديث. Itulah maksud hadis tadi. وليس المقصود زيارة الأولياء فلا أحد يزور ولي ويعبده. Bukan maksudnya menziarahi wali. Sebab berapa ramai orang yang menziarahi wali tak pun pergi menyembah wali. وأما تصرف بعض العوام فهذا لا نلغي حكما من أجل تصرف العوام. Jadi ada sebahagian perbuatan yang melampau daripada orang-orang jahil ini, orang-orang awam ni, kita tak boleh nak kata itu sebagai, kita tak boleh nak hukum itu perbuatan semua orang lain. واضح؟ Jelas. طيب. في السؤال الأول إذا زرنا الأولياء ماذا نفعل وماذا نفعل كذلك؟ قلنا في زيارة الأولياء أولا ندعو عندهم الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi kalau kita soalan pertama tadi saya jawab, kalau kita ziarah wali-wali Allah, kita berdoa. ونقف حيث تكلم الفقهاء. Dan kita bertindak seperti mana yang disebut oleh para ulama. عند الشافعي نقف عند رأسه. Kita ulama mazhab Syafi'i kita duduk di kepalanya. وعند أبي حنيفة عند قدميه. Di sisi Imam Abu Hanifah di kakinya. Ini kubur tau, saya tak faham dia. نعم. أينما وقفت في هاتين الجهتين صح لأنهما قولان معتمدان عند إمامين عظيمين. Jadi dua pendapat tadi betul. Qasad al-ahya al-awliya. ليس الموضع. Semua. أنت قلت هذا السؤال بعد ذكر القبور فظننتك تتكلم عن القبور.
نعم. طيب نكمل القبور ما في مشكلة. نكمل السؤال عن القبور ثم نكمل. Syekh dekat tadi, saya ingat kalau kita ziarah kubur wali, tapi tak apa, Syekh akan sempurnakan. نعم. ولا ينبغي عند زيارة ولي في مقبرة أن نفعل شيئا مخالفا لظواهر الشريعة. Syekh pesan, kalau kita nak ziarah kubur wali Allah, kita jangan buat benda yang menyalahi syariat. يعني قد لا يكون الفعل محرما لكن الأولى عدمه. Mungkin kita ni tak buat benda yang haram, cuma kita kena elakkan benda-benda yang boleh orang katakan. نعم. أما زيارة الأولياء الذين على قيد الحياة، adapun menziarahi wali Allah yang masih hidup lagi, فهناك آداب كثيرة. banyak adab-adab yang telah disebutkan. أول الآداب الاستئذان Pertamanya minta izin في الزيارة. dalam menziarahi mereka. نعم. وعدم الإطالة. Jangan ambil masa, jangan panjang waktu. لا تطيل في الجلوس عند الولي. Jangan duduk lama-lama dengan dia. وأن تقلل من الكلام. Kurangkan bercakap. وتكثر من التفكر في كلامه. Kita cuba fikirkan apa yang dia pesan kepada kita. وألا تنشغل بأحد. Jangan kita bersibuk dengan orang lain, لا جوال ataupun dengan handset, ولا رسائل ولا زوجة ولا ولد. ataupun dengan SMS, ataupun WhatsApp, ataupun dengan isteri ataupun anak-anak. نعم. تنشغل بالجالسين أمام الشيخ. Jangan sibuk nak main بالجالسين أمام kita jangan sibuk duduk dengan orang, jangan sibuk bercakap dengan orang yang sekali ziarah kita. تفعل كأنك تجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا مع الفارق بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. Kita buat macam mana seakan-akan kita bertemu Nabi, tapi bukanlah orang tentu Nabi. طيب لماذا نفعل هكذا؟ Sebab kita buat macam tu ada. لأن الأولياء مظهر من مظاهر تجليات الله. Kerana wali-wali Allah ini, mereka ini zahir ataupun pandangan-pandangan daripada keagungan Allah. فأنت في الأصل تتأدب مع التجليات الإلهية عليه. Jadi seakan-akan kita ini duduk di depan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. لا مع جسده تتأدب. Bukan dengan jasad diri orang tadi. تتأدب مع السر الذي وضعه الله فيه. Bahkan kita beradab dengan rahsia-rahsia yang ada pada diri orang tadi. واضح؟ نعم. Kita boleh cium tangan. Kalau yustaqbil idea. تقبيل اليد. Itu sunat. تقبل يد السلطان أم لا؟ Cium tak dengan sultan? Kalau kita jumpa dia. ممكن أما كثير يقبل يد السلطان صحيح؟ Ramai kita kalau jumpa atau jumpa sultan, kita cium tangan dia kan? هذا أكبر دليل على جواز تقبيل يد الأولياء. Itulah dalil kalau kita boleh cium tangan sultan, kita boleh cium juga tangan wali. تقبيل اليد لا مشكلة Tak فيها ada masalah pun cium tangan. وليست محرمة شرعا. Bukan benda yang diharamkan. وأما ما فهمه بعض الإخوة في في دول الخليج في السعودية كذا أنه هذا ركوع وأنه سجود، من قال لك يا أخي كيف المسلم ترجم الذي قلت. Syekh dia menegur sikitlah, ada beberapa orang yang terkesan dengan perangai orang-orang di Gulf, Teluk Arab ni, ataupun di Emirates, di Oman, di Saudi, yang mana mereka ni menghadap cium tangan, sehingga kan rukuk, sehingga kan tunduk. أنا حين أقبل يدك كيف هو علم في شق عن قلبي فقال أنا والله أركع لك وأسجد، يعني هذا تجرع على الله، هذا غير يا أخي، لا يجوز أن تتجرع على الذات الإلهية، أن تتكلم بما في قلوب الناس والناس لا تنوي هذه النية. Macam mana kita boleh nak menyebut kalau kita nak salam seseorang tadi, kita salam tadi rukuk, kan, kita rukuk. Adakah kita nak kata orang tadi rukuk pada manusia tersebut? Ini sebenarnya perkara yang bersalahan adab dengan Allah. Kerana rukuk tadi hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Macam kita boleh dakwa orang tadi rukuk pada manusia, sekarang kita nak kata orang tadi musyrik. إن المعصية التي وقعوا فيها هم أشد من تقبيل اليد. Bahkan maksiat yang mereka lakukan, orang-orang yang suka mendakwa ni, lebih teruk daripada orang yang suka cium tangan orang lain. حكموا على نيات الناس وأوقعوهم في الضلال وفي البدعة وفي الكفر في بعض الأحيان والله لم يطلعهم على ذلك. Apa dia kesilapan mereka? Yang lebih teruk tadi, iaitu mereka cuba menghukum perbuatan orang lain dengan kesesatan.
dengan bid'ah, sehingga kan mereka boleh mengkafirkan orang yang mencium tangan orang lain. Sedangkan Allah tak beritahu benda tersebut seperti yang mereka dakwakan. إذا دخل ولدك إليك أمام الناس ولم يقبل يدك ألا تعتبر ذلك قلة أدب؟ Kalau kita sendiri boleh hukum, kita sendiri boleh fikir. Kalau budak kecil datang ataupun anak kita datang masuk rumah, dia tak salam dengan kita, tak cium dengan kita, adakah kita menyatakan budak tadi, tidakkah kita menyatakan budak tadi kurang adab? قلة أدب أم لا قلة أدب؟ Kurang adab tak? فكيف بالأولياء؟ Jadi macam mana kalau kita nak berjumpa dengan wali-wali Allah? لا يوجد تحريم في مسألة. Tak ada langsung pengharaman dalam mencium tangan mereka. التحريم يحتاج إلى دليل. Jadi kalau nak mengharam mesti ada dalil yang sahih. والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بتحريمها. Kerana ada formula untuk mengeluarkan hukum fiqah, iaitu asal sesuatu perkara selagi mana tidak ada perintah dan halangan, ketika itu perbuatan tersebut diharuskan, dibolehkan. Silakan. Saya nak tanya balik kenaan dengan Syekh kata kalau daripada Shah Alam ni kita pergi Putrajaya semayang di masjid, itu dilarang. Maknanya kalau kita niat aku nak pergi semayang di Putrajaya, saya ada buat. Sebenarnya lebih kepada nak balik kampung ataupun selalunya ada orang buat jalan-jalan cari makan. Jadi instead of jalan-jalan cari makan sahaja, saya buat juga. Ini bukanlah nak cerita, dengar lagi oleh sebab dah tertimbul cerita berkenaan dengan dilarang itu. Bawa Quran pergi ke satu masjid, tengok keadaan. Kalau keadaan Quran dia banyak macam ni, kita tak tinggal. Keadaan Quran yang ni agak teruk, Quran lama, kita tinggal 2-3 naskah Quran dan kita semayang apa semua. Buat duha, kalau time duha kita buat duha. Dan kita berjalan lagi, kalau jumpa kedai makan yang ramai orang, kita berhenti makan. Kemudian kita start dah pergi pula jumpa masjid, kita berhenti lagi. Lepas tu jumpa kedai makan, kita makan selama 5-6 hari dan balik. Adakah itu dilarang? Nak saya jawab ke saya jawab? Aku tak pernah kalau itu Tak faham tadi. Maksud yang tak boleh tu, tak boleh semata-mata pergi. Kalau kita nak pergi balik kampung ke, ada projek nak ni, ada program nak makan ke, ataupun cara nak pergi makan, kenakan benda-benda, ataupun pergi melancong ke, kita singgah sekejap, itu boleh. Jadi saya tanya dulu saya. Zaman saudara julun silahatan فوقف في مسجد فيصلي تحية المسجد. هل هناك في مقصد لا تشعرها؟ المقصود من الحديث أن ينوي قبل أن ينطلق نويت العبادة ركعتين أو اعتكاف في هذا المسجد فذهبت إليه. أما أنا إنسان مسافر من بلد إلى بلد إلى بلد، أو ذهبت إلى بترجايا هكذا سياحة أو نزهة فأدركتني صلاة العصر أو دخلت المسجد فصليت ركعتين سنة، هذا ما في مشكلة فيه. المشكلة في النية قبل أن يبادر بالعمل. Jadi saya jawab, maksud yang sebenarnya ialah kita sebelum nak niat pergi mana-mana, macam mana kita nak niat cari makan tadi kan. Sebelum niat nak cari makan tadi, jalan-jalan cari makan, kita dah niat aku pergi masjid ni singgah nak tahiyatul masjid. Itu yang tak boleh. Macam saya kata tadi, semata-mata nak pergi. Tapi kalau kita niat jalan-jalan nak cari-cari makan ke, nak pergi beli-beli barang ke, singgah satu masjid, kita buat tahiyatul masjid, boleh. Tak ada masalah. Musafir mana-mana ke, boleh. Silakan. Aku dah silap. Ini istiqomah tu boleh. Apa soalan tanya? Soalan Datuk, dia tak faham apa itu realiti istiqamah. Itu dalam mahiyat istiqamah. ماهية الاستقامة أن تطبق الشرع كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل النبي تفعل. Istiqamah ni kita buat macam mana yang Nabi buat. Mana kita tidak pernah menambah. مثل ما فعل النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. Bagi contoh Nabi sebut, sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. قال في الحج خذوا عني مناسككم. Seperti mana hadis yang lain Nabi sebut, ambillah hukum haji seperti mana, ambillah daripada aku hukum haji. الاستقامة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
Istiqamah iaitu apa yang datang daripada Nabi kepada kita, itulah kita ambil. Apa yang Nabi larang, itulah kita tinggal. لأن القرآن قال فاستقم كما أمرت يعني في القرآن وكذلك في السنة. Sebab Abu Nasir menyebut maka beristiqamah seperti mana yang telah diperintahkan kepada kamu. Apa yang diperintahkan tersebut dalam sunnah Nabi. الاستقامة ليست أمرا خارجا عن تعاليم القرآن والسنة، هي صلب القرآن والسنة. Jadi istiqamah tadi bukan tersasar jauh daripada pendidikan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan istiqamah tadi duduk di dalam lubuk Al-Quran dan Sunnah. واضح مولانا؟ طيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سؤال؟ عربي ما نستطيع. كلهم ماليزيون الذين يسألون الآن عربي. سؤال عربي الآن. شيخ الآن كثر الفترة الأخيرة في يعني بعض الناس اللي يقول إنه هو شيخ ولا ولي ويتبعون الناس والنساء، فهل من علامات تبين إنه هذا كان وليا ولي من أولياء الله ولا كان رجالا؟ طيب ما هي السؤال؟ ما هي علامات الولي؟ Soalan dia, apakah tanda-tanda seseorang itu diwali Allah? يا إخواني الأولياء معروفون. Kata Syekh, wali-wali Allah ni dikenali. أول صفة في الولي الاستقامة. Pertamanya wali yang kita boleh kenal kewalian dia ialah dia beristiqamah. والله ولي لا يصلي. Tak ada wali yang tak sembahyang. دجال هذا الدجال. Kalau ada itu dajjal. ولي معه أموال ولا يزكي. Wali di banyak harta, orang kaya tapi tak bayar zakat. هذا كذاب. Itu penipu. ولي يلمس النساء ويجلس مع النساء ويختلي بالنساء، هذا الدجال. Wali, orang yang mendakwa dia tu wali tapi duduk dengan perempuan, bersalam dengan perempuan, duduk berikhtilat dengan perempuan. أول صفة اتفق عليها أئمة المسلمين في الأولياء أنهم المتقون. Jadi sifat yang pertama seperti mana yang disebutkan ulama, wali tadi ialah mereka orang-orang yang bertakwa. ثم الصفة الثانية Sifat kedua, الولي لا يقول لك أنا ولي. iaitu wali tidak mengaku diri dia wali. الولي يختفي ويخبئ نفسه حتى لا يعرفه أحد. Bahkan dia ini, wali ini suka menyendiri dan menyorokkan diri. Bahkan dia malu untuk mengaku dia wali. فلا تظن أن الولي سيقول لك أنا ولي. Jadi kita jangan sangka wali itu dia akan datang kita, aku wali. إذا قلت لك الآن أنا ولي تصدق ما تصدق. Kalau datang kat satu orang kat kita, dia kata aku wali, percaya? ما تصدق أنا ولي. لا ولي. Saya wali. لا أنا فاسق يعني ولا شيء. لا. فالأولياء لا يظهرون أنفسهم. Jadi wali itu tanda mereka tidak menzahirkan, tidak mengaku kewalian mereka. إلا من كان هناك أمر من الله باطني إلهام بأن يظهر. Kecuali lah kalau ada sesuatu perkara daripada Allah Subhanahu Wa Taala secara batinnya, maka dia akan zahirkan kewalian dia. مثل الإمام عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. Contoh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. مثل الإمام أحمد الرفاعي. Seperti Syekh Ahmad Rifai, الإمام أبي الحسن الشاذلي. seperti Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي. Syekh Al-Akbar Muhyiddin bin Arabi. هؤلاء كلهم فيه أمر باطني بأن يظهر، أظهرهم الله. Yang mana mereka ini Allah SWT ilhamkan untuk menzahirkan diri mereka sebagai wali. قد يوجد بيننا الآن بعض الأولياء ما أحد يعرفون. Mungkin kat kita ni ada wali Allah, cuma kita tak tahu siapa dia. كان هنا رجل في المصلى هنا يصلي. Ada seorang jemaah kita sembahyang di sini. وبعد شهور أنظر إليه كل يوم أنظر إليه. Syekh kata dah berapa bulan aku tengok dekat dia. بعد شهور ألهمني الله هذا الرجل من كبار الأولياء. Allah ilham kepada aku dia ni sebenarnya wali Allah. فنويت Maka Syekh kata aku niat في تلك الليلة pada malam tersebut أن أسلم عليه untuk bersalaman dengan dia عند صلاة الفجر ketika sembahyang subuh وأن أطلب منه الدعاء dan minta doa pada dia وأن أدعوه إلى بيتي. dan nak jemput dia datang ke rumah. منذ ذلك اليوم لم أره في المسجد. Sejak daripada itu aku niat langsung aku tak jumpa dia dah.
لم أره إلى الآن منذ 2 و3 أشهر. Sampai sekarang sejak 2 tahun 3 bulan. أبدا. Tak jumpa langsung. هذا إثبات على أنه ولي. Itu tanda-tanda bahawa orang tadi wali Allah. ولي من الكشف أنا نويت في القلب ما تكلمت. Wali daripada golongan kasyaf. Saya kata aku niat aja tak cakap lagi. Dah hilang dah. والناس ينظرون إليه لعله ينظرون إنسان عادي إنسان فقط. Tapi ada orang kita tengok dia buat tak tahu je. سبحان الله وأتمنى أن أراه. Saya kata aku mengharapkan jumpa dia lagi. الله إن شاء الله يجمعنا معه في الآخرة. Mudah-mudahan Allah jumpa saya dengan dia di akhirat insya-Allah. فالأولياء لا يظهرون أنفسهم. Di wali dia tak mengaku diri mereka. ودائما تراهم في نهاية المجالس. Kadang-kadang kita kadang-kadang dia ni duduk dekat ujung majlis. صفتهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم. Sifat mereka ni mengikuti sifat Nabi. كان يدخل الداخل فيقول من منكم محمد؟ لا يعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم. Sebagai contoh, ketika mana berlaku zaman Nabi, ada orang Arab datang ke masjid Nabi tanya mana satu Nabi Muhammad. فالميزان الذي تميز به بين الوليين وبين الدجالين والشرع. Jadi perbezaan yang kita boleh lihat di antara wali Allah dengan Dajjal ialah perbezaan syariat. قال الإمام الجنيد رضي الله عنه Berkata Imam Junaid, طريقنا هذا التصوف يعني jalan kita tasawuf ini مبني terbina على جناحين di atas 2 perkara, العلم ilmu والحقيقة. dan hakikat. فلا يوجد عندنا تصوف بدون علم. Tidak ada pun ilmu tasawuf tanpa ilmu. قال الإمام مالك من تصوف ولم يتشرع فقد تزندق. Kata Imam Malik, barang sesiapa yang bertasawuf tetapi dia tidak mengambil syariat, tidak ambil ilmu syariat, ketika itu dia telah menjadi orang zindik. ومن تشرع ولم يتصوف فقد تفسق. Barang sesiapa yang mengambil ilmu syariat tapi dia tak mengambil ilmu tasawuf ataupun dia meninggalkan ilmu tasawuf, ketika itu dia telah menjadi orang fasik. ومن جمع بينهما فقد تحقق. Barang sesiapa yang menghimpun di antara 2 tadi, syariat dan tasawuf, maka ketika itu dia telah tepat. نسأل الله أن يوفقنا لذلك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتجاوز اللهم عن سيئاتنا وأحسن ختامنا وختام جميع المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا